Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Miza Rashidah binti Raskan, pemegang kad matrik U2003747 dari kumpulan 5 ingin memulakan pembentangan dengan pengenalan. Sastra awal kanak-kanak ialah sastra kanak-kanak yang dihasilkan dalam bentuk buku dan boleh dibaca oleh golongan kanak-kanak. Kewujudan sastra kanak-kanak dilihat dapat membantu perkembangan seorang kanak-kanak kerana dapat menimbulkan rasa keseronokan, merangsang daya imajinasi, memupuk nilai-nilai murni dan memahami bahasa secara semula jadi. Farah Humaira Muhammad dan Nik Rafida Nik Muhammad Effendi 2016 menjelaskan bahawa kesusastraan kanak-kanak merupakan segala jenis bentuk karya kreatif dan bersifat imajinatif yang dikhususkan untuk golongan kanak-kanak. Sebagai contoh, puisi, novel, drama dan cerpen. Selain itu, karya sastra kanak-kanak juga merangkumi bidang fiksyen dan bukan fiksyen. Bagi Miss Ran Rokimin 2001 pula menjelaskan bahawa sastra kanak-kanak berfungsi sebagai ejen pembangunan diri seseorang individu yang merangkumi aspek emosi, pemikiran dan bahasanya. Ini merupakan contoh sastra kanak-kanak yang terdiri daripada cerita binatang, cerita rakyat, cerita fiksyen sains, cerita kekeluargaan, cerita dongeng dan legenda, cerita jenaka dan pelbagai lagi. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, pemikiran pula membawa maksud perihal berfikir yang berupaya untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan daya imajinasi. Menurut Asma Haji Omar 1986, menjelaskan pemikiran merupakan kaedah berfikir yang mempunyai konsep-konsep abstrak serta ada kaitan antara peringkat-peringkat pemikiran masyarakat yang menjadi tumpuan dan perhatian pengarang. Othman Puteh pada tahun 2010 pula menjelaskan bahawa pemikiran merupakan teras tamadun sesuatu bangsa. Seterusnya ialah bahagian objektif kajian. Dalam kajian ini, kami mempunyai dua objektif utama. Yang pertama ialah mengenal pasti aspek pemikiran yang terdapat dalam novel Sinap Papal. Dan yang kedua ialah membincangkan tentang aspek pemikiran dalam novel Sinap Papal dengan lebih terperinci. Masyarakat hari ini masih kurang kesedaran tentang pentingnya untuk menjaga hubungan yang baik antara kaum. Hubungan yang baik antara kaum amatlah penting untuk menjamin kehidupan yang harmoni dan aman dalam seluruh negara. Terutamanya bagi negara-negara yang mempunyai penduduk yang terdiri daripada pelbagai kaum seperti di Malaysia. Di dalam novel Sinap Papal ini, ada ditunjukkan dua orang kanak-kanak yang bersahabat baik walaupun keduanya berlainan kaum. Sinap Papal berbangsa India, manakala Zulkifli berbangsa Melayu. Hubungan antara keluarga mereka berdua juga sangat baik. Mereka juga tinggal dan bekerja di kawasan yang sama. Ini menunjukkan bahawa pentingnya bagi ibu bapa untuk mendidik anak-anak mereka menyantuni dan menghormati kaum lain. Seterusnya, seorang guru yang cekap dan bertanggungjawab amatlah penting demi perkembangan pembelajaran anak murid mereka. Tetapi ada juga segelintir guru hari ini, tidak kira tua atau muda, yang masih kurang mahir dalam mengawal anak murid mereka, terutamanya murid sekolah rendah. Di dalam novel Sinap Papal ini, ada digambarkan watak seorang ustaz yang sebenarnya sangat bersemangat untuk mengajar anak muridnya. Tetapi cara yang digunakan oleh ustaz tersebut terkadang dilihat terlalu mengikut emosi. Ada murid yang ditampar hanya kerana tidak dapat menjawab soalan yang diberikan olehnya. Ada juga murid yang dikoyakkan bukunya sehingga murid tersebut menganggap dirinya dibenci oleh ustaz tersebut hanya kerana dirinya miskin. Oleh itu, pemikiran dalam sesebuah buku sastra kanak-kanak juga penting untuk dinilai dan dikaji. Ini kerana apa yang dibaca oleh kanak-kanak tersebut mungkin juga akan mempengaruhi kehidupan mereka pada masa akan datang. Saya Nurul Nasfah binti Jamulai dengan nombor matrik U2003767 akan menuliskan pembentangan dengan bahan dan batasan kajian. Kajian ini dibataskan kepada novel kanak-kanak yang berjudul Sinap Papal yang ditulis oleh Azizi Haji Abdullah
yang mempunyai halaman sebanyak 102 muka surat. Novel ini dipilih berdasarkan sebab antara novel kanak-kanak yang memenuhi kriteria bagi kajian ini yang sangat sesuai untuk dijadikan bahan kajian. Antara kriteria yang dijadikan sebagai bahan kajian adalah watak-watak yang diketengahkan dalam novel ini merupakan golongan kanak-kanak yang berumur 8 tahun, selain mempunyai dan mengandungi nilai dan pengajaran. Kajian ini telah dibataskan dan meletakkan skop yang lebih kecil agar dapatan kajian yang lebih terperinci dan secara menyeluruh. Oleh itu, kajian ini hanya memberi fokus kepada aspek pemikiran yang terrakam dalam novel ini oleh pengarang. Dari segi analisis, kajian ini dibuat dengan menganalisis beberapa pemikiran yang dipilih daripada bab 1 hingga bab 17 dalam novel Sinar Papan. Pengkaji akan mengutip pelbagai sudut pemikiran dari segi rohani, sosial, agama dan pendidikan. Pemikiran-pemikiran tersebut yang dipilih akan dianalisis dan kemudiannya dihuraikan berdasarkan cara penyampaian mesej oleh pengarang. Kajian ilmiah ini tidak menyentuh langsung pada pemikiran lain selain daripada pemikiran pengarang melalui novel Sinar Papan. Terdapat banyak kajian-kajian lepas yang dilakukan oleh para pengkaji untuk membincangkan aspek pemikiran dalam karya sastra. Antaranya ialah kajian yang bertajuk Pemikiran Pengarang dalam Novel Jeriji Kasih. Kajian ini dilakukan pada tahun 2011 oleh Siti Khairia binti Muhammad Zubir dan Norol Nizam bin Sarkawi. Kajian ini tertumpu kepada pemikiran yang dipaparkan oleh pengarang sama ada secara langsung maupun tidak langsung ataupun melalui watak-watak yang terdapat di dalam novel yang dikaji. Pengkaji juga menggunakan teori sistem pemikiran bersepadu 4K dalam kajian ini agar objektif kajian dapat dicapai dan kajian dapat dilakukan dengan lebih terperinci. Selain itu, kajian yang dilakukan oleh Hashim Ismail yang bertajuk Pemikiran Kaum Muda dalam Novel-Novel Melayu Sebelum Perang Dunia Kedua. Kajian ini juga merujuk kepada kajian perkembangan kaum muda dalam novel-novel sebelum Perang Dunia Kedua. Kajian ini juga dijalankan bertujuan untuk melihat bentuk-bentuk pemikiran kaum muda yang disokong oleh Syed Sheikh Al-Hadi. Seterusnya, kajian yang bertajuk Pemikiran Budaya dalam Cerpen Kanak-kanak dari tahun 2012 hingga tahun 2015 dan Kesan Positif kepada Kanak-kanak. Objektif kajian ini adalah untuk mengklasifikasikan pemikiran budaya dan menganalisis pemikiran budaya yang terdapat dalam cerpen kanak-kanak yang dikaji. Hasil kajian ini mendapati bahawa pemikiran budaya yang diterapkan dalam cerpen kanak-kanak sememangnya membawa kesan positif dalam dunia kanak-kanak. Akhir sekali, kajian yang dilakukan oleh Nur Azimah Zakaria, Nafimat, Hasrina Baharum dan Mina Sintian pada tahun 2016 yang bertajuk Unsur Pemikiran Kreatif Masyarakat Melayu Tradisi melalui teks sastra lisan dan tulisan terpilih. Kajian ini dilakukan untuk meneliti pemikiran kreatif masyarakat melalui teks sastra lisan dan tulisan. Kajian ini juga mengenal pasti unsur pemikiran kreatif yang terdapat dalam pantang larang, peribahasa dan sejarah Melayu serta peranannya dalam membentuk sastra pelajar. Kajian ini banyak menggunakan pemikiran kreatif pengarang untuk melihat dan mengenal pasti unsur pemikiran yang terdapat dalam sastra. Tinjauan kajian lepas mengenai pemikiran dalam sastra menunjukkan bahawa unsur pemikiran merupakan salah satu aspek yang penting dalam menghasilkan sebuah karya sastra. Seterusnya, kepentingan kajian. Antara kepentingan kajian ini kepada individu ialah sebagai panduan dan rujukan dalam membuat suatu kajian. Kajian ini juga dilihat dapat menambahkan ilmu pengetahuan mereka. Seterusnya, kepentingan kajian ini kepada masyarakat pula adalah dapat melahirkan masyarakat yang gemar membaca. Hal ini kerana amalan membaca dalam kalangan masyarakat kian pupus. Akhir sekali, kepentingan kajian ini kepada negara pula ialah dapat mengangkat martabat dan meningkatkan nilai karya sastra ke peringkat yang lebih tinggi.
Ini kerana berlaku peningkatan kualiti dalam penghasilan karya sastra. Hal ini kerana penekanan seperti aspek pemikiran perlu diketengahkan dalam sesuatu karya yang bertujuan untuk meningkatkan kualiti. Nama saya Asyari Syamiti Muhammad Zamri, nombor metrik U2003621. Saya akan meneruskan pembentangan dengan menjelaskan tentang pemikiran yang terkandung di dalam novel ini. Terdapat 4 pemikiran yang terkandung di dalam novel Sinar Papal ini, iaitu yang pertama adalah pemikiran tentang persahabatan antara dua kaum. Persahabatan wujud sama ada antara dua orang individu atau lebih, dan ianya tidak hanya terikat kepada satu kaum atau agama sahaja. Sahabat yang baik akan sentiasa mendorong kita ke arah kebaikan dan membantu dalam apa jua situasi, misalnya ketika kita menghadapi masalah. Sahabat juga memainkan peranan dalam memberikan nasihat dan sokongan saat kita memerlukan atau menjadi tempat untuk kita meluahkan perasaan sama ada marah, sedih atau gembira. Dalam novel Sinar Papal, terdapat satu hubungan persahabatan yang terjalin antara dua orang kanak-kanak yang berbeza kaum, iaitu antara kaum Melayu dan India, iaitu Zulkifli dan Sinar Papal. Mereka sangat rapat dan sering pulang dari sekolah bersama-sama dengan berjalan kaki. Sinar Papal juga sentiasa menyebelahi dan menolong Zulkifli ketika dibuli atau diejek oleh rakan-rakan sekelasnya lain, iaitu Leong, Gordisin dan juga Mazni. Sinar Papal turut menyelamatkan Zulkifli dari dimarahi oleh Ustaz Sudin yang garang kerana tidak membawa kain pelekat untuk sembahyang di surau. Selain itu, Sinar Papal juga telah menolong Zulkifli untuk membaca 2 kalimah syahadah yang diajarkan oleh Ustaz Sudin sewaktu di sekolah. Walaupun Sinar Papal berbangsa India, tetapi dia lebih tahu untuk membaca kalimah tersebut berbanding dengan Zulkifli. Sinar Papal mengajarkan Zulkifli untuk mengucap 2 kalimah syahadah dengan cara yang betul ketika dia menginap di rumah Sinar Papal sehingga pandai agar tidak dimarahi oleh Ustaz Sudin lagi. Jelaslah bahawa sahabat yang baik akan melakukan apa sahaja untuk membantu sahabatnya ke arah kebaikan. Seterusnya adalah pemikiran tentang kemiskinan hidup. Menurut Ron Tree, beliau mendefinisikan kemiskinan sebagai keadaan ketidakseimbangan pendapatan keluarga bagi memenuhi keperluan asas seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian bagi membolehkan mereka hidup sekadar untuk mencukupi keperluan asas. Muhammad Ayub pula mengaitkan kemiskinan dengan kekurangan pendapatan dan ketidakmampuan individu dan isi rumah untuk memperoleh keperluan harian mereka. Dalam novel Sinar Papal, Zulkifli dan Sinar Papal tinggal berjiranan di dalam sebuah ladang getah yang jauh dari penduduk kampung yang lain. Rumah Zulkifli hanyalah sebuah rumah papan ala kampung sahaja dan ibu bapa mereka berdua memperoleh pendapatan harian hanya pada hasil kutipan susu getah sahaja. Wang yang diperolehi itu akan digunakan untuk membeli barang keperluan dan persekolahan anak-anak mereka. Zulkifli dan Sinar Papal sering membawa bekal makanan pada setiap hari dan diberikan hanya 30 sen sebagai wang saku untuk ke sekolah bagi membeli air. Pemikiran yang ketiga adalah pemikiran tentang guru yang tidak berkompeten. Kompeten bermaksud cekap, layak atau dapat menjalankan tugas dengan sempurna. Guru yang berjiwa pendidik seharusnya kompeten dalam aspek kaedah dan prinsip pengajaran, sosial, profesional dan peribadi bagi memudahkan proses pengajaran dan pemudahcaraan atau PDPC, memberi tunjuk ajar dengan sentuhan kasih sayang, bertanggungjawab dan menjadi suri teladan kepada murid-muridnya. Dalam novel Sinar Papal, karya Azizi Haji Abdullah, terdapat seorang watak guru atau ustaz yang mengajar di sekolah kebangsaan Cederai yang bernama Ustaz Sudin. Beliau telah menggantikan Cikgu Hamid yang lumpuh dan mengajar kelas Zulkifli dan Sinar Papal. Ustaz Sudin sangat garang dan suka memarahi murid-muridnya, terutama Zulkifli dan Sinar Papal, yang menyebabkan mereka berasa mereka berdua dibenci oleh Ustaz Sudin itu kerana datang dari keluarga yang susah atau miskin. Ustaz Sudin juga telah mengeluarkan kata-kata yang kesat atau tidak baik, iaitu bodoh, yang ditujukan kepada Zulkifli. Seorang guru tidak sepatutnya berkata begitu kerana ia dapat mencerminkan peribadi yang buruk kepada murid dan mereka mungkin akan mengikutinya. Beliau sepatutnya menasihati Zulkifli dengan cara yang baik kerana Zulkifli masih kanak-kanak dan tidak perlu menampar pipinya sehingga pedih. Perbuatan Ustaz Sudin itu juga berkemungkinan boleh membuatkan murid-murid menjadi trauma atau takut untuk ke sekolah selain menunjukkan imej yang buruk sebagai seorang guru. Selain Zulkifli, Sinar Papal juga turut ditampar oleh Ustaz Sudin kerana dia mengucap 2 kalimah syahadah yang diajarkan oleh beliau. Pemikiran yang terakhir adalah pemikiran tentang masyarakat yang sering tolong-menolong. Tolong-menolong adalah perbuatan saling membantu antara satu sama lain tanpa mengira siapa pun dia atau latar belakangnya. Perbuatan ini juga disukai oleh orang yang dibantu kerana secara tidak langsung, mereka yang menolong telah meringankan beban yang dipikul. Sikap tolong-menolong ini juga tidak hanya tertumpu kepada orang dewasa sahaja tetapi kanak-kanak juga.
Kanak-kanak perlu diberi pendedahan awal sejak dari kecil tentang amalan tolong-menolong bagi melahirkan seseorang individu yang berhati mulia. Dalam novel Sinar Papal, ibu dan bapa Zulkifli sangat baik dengan Minaci yang merupakan ibu kepada Sinar Papal. Contohnya, Minaci sering menumpang ayah dan ibu Zulkifli untuk pulang ke rumah kerana dia keletihan akibat menoreh sewaktu cuaca yang panas terik dengan menaiki basikal. Kanak-kanak juga perlu mengamalkan sikap saling tolong-menolong kerana ia dapat melahirkan seseorang insan yang berakhlak mulia serta mereka akan sentiasa menolong orang lain tanpa mengira bangsa, agama dan usia walau di mana sahaja mereka berada. Melalui amalan saling tolong-menolong ini juga dapat mengeratkan lagi hubungan persaudaraan atau persahabatan. Pertolongan yang dilakukan dengan niat yang ikhlas untuk membantu seseorang akan membuatkan hubungan lebih bermakna. Misalnya, Sinar Papa telah menolong Zulkifli dari terus dimarahi oleh ibunya iaitu Mak Biah. Zulkifli telah bergaduh dengan Leon dan Gordesi yang merupakan rakan sekelas mereka berdua ketika pulang ke rumah akibat daripada rasa tidak puas hati. Muka Zulkifli telah lebam yang disebabkan oleh pergaduhan tersebut yang membuatkan ibunya marah terhadap dirinya. Secara keseluruhannya, pengarang novel Sinar Papal iaitu Azizi Haji Abdullah sangat mahir dalam menerapkan pemikiran yang sesuai dengan tahap umur kanak-kanak. Hal ini kerana pemikiran memainkan peranan penting dan bermakna kerana ia mampu meletakkan ketinggian nilai sesebuah karya sastra tersebut. Pemikiran yang ditonjolkan melalui watak di dalam karya sastra juga boleh dijadikan sebagai contoh dan pengajaran yang berguna terutamanya kepada kanak-kanak. Teks yang digunakan oleh Azizi Haji Abdullah dalam novel Sinar Papal ini sangat susah untuk dijadikan sebagai bahan bacaan harian kanak-kanak kerana beliau menggunakan bahasa yang mudah untuk difahami. Kesimpulannya, pemikiran melibatkan suatu proses minda yang mencetuskan idea tentang sesuatu permasalahan dengan memaparkan citra-citra masyarakat yang sebenar. Gambaran masyarakat tersebut melibatkan diri sendiri atau persitaran pengarang karya sastra tersebut. Pemikiran yang baik melibatkan penelitian yang optimum serta bersifat tertib, kreatif dan kritis serta mempunyai harapan dan impian untuk mencapai sesuatu matlamat.